Okey, Assalamualaikum and selamat petang. InsyaAllah hari ini um, saya akan membicarakan tentang video seterusnya, iaitu uh, most volatile news, ataupun kita maksudnya dalam bahasa Melayu data ekonomi apa yang memberi impak yang cukup besar kepada pasaran. Jadi seorang trader, selain daripada memahami teknikal itu sendiri, kita kena faham ada aspek lain. Macam saya cakap, saya pernah share dalam video sebelum ini, ada 3 perkara yang kita kena faham, iaitu teknikal pasaran, fundamental pasaran dan serta sentimen pasaran. Jadi hari ini saya akan lebih menekankan kepada fundamental pasaran itu, di mana di dalam fundamental ni ada beberapa data ekonomi yang memberi impak yang besar ketika kita melakukan sesuatu trading. Okey, jadi insyaAllah saya akan share hari ini tak lama, dalam beberapa minit saja. Okey, data yang pertama adalah non-fund payroll ataupun kita panggil NFP. Okey, kalau kita faham NFP ni maknanya data buruh yang keluar di data utama di Amerika Syarikat, di mana seluruh dunia tertumpu kepada data NFP, di mana data NFP ni diikuti rapat oleh seluruh dunia. Maksudnya kalau data ini baik, jika memberi kesan data ini baik, memberi maksud keseluruhan data-data ekonomi di negara-negara lain pun juga baik. Jadi data, kalau kita tengok non-farm payroll ni biasa akan membuatkan pergerakan volatile yang agak di mana kalau kita tengok agak agresif ketika news itu berlaku, dan kebiasaannya news ni berlaku pada minggu pertama setiap bulan. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, gambar rajah ini menggambarkan NFP report pada 3 April. Maknanya kalau kita tengok setiap awal bulan, minggu pertama, okey, akan membuatkan pergerakan sekitar 110 pip volatile market. Okey, kadang-kadang dia bergerak ke satu arah dan kadang-kadang dia bergerak atas dan bawah. Okey. Okey, seterusnya adalah FOMC. Okey, FOMC ni apa? Okey, FOMC ni adalah salah satu, kalau kita nak faham bahawasanya dia adalah salah satu mesyuarat penting atau meeting yang cukup penting, di mana dia melibatkan Governor Amerika, akan membicarakan tentang data-data ekonomi dan termasuklah dari segi monetary policy untuk US. Jadi biasanya FOMC ni akan berlaku setiap bulan dan di pertengahan bulan, sekitar 14 dan 18 hari bulan setiap bulan, dan kadang-kadang tak semestinya berlaku di setiap bulan. Kadang-kadang ianya berlaku di awal bulan dan di akhir bulan. Dan kenapa tarikh itu berubah? Mungkin kerana perlu dibuat meeting tersebut perlu dibuat lebih awal, kerana Governor sudah tidak boleh menunggu, kerana mungkin data ekonomi itu sudah semakin teruk ataupun adalah tersangat baik. Okey, mungkin akan berlakunya kenaikan dan mungkin meeting kali ini Governor Bank akan menaikkan dan menurunkan interest rate. Okey. Seterusnya adalah news ataupun data ekonomi trade balance. Okey, trade balance ini juga berlaku dan kebiasaannya akan keluar pada minggu kedua. Okey, di mana trade balance ini penting kepada seorang trader untuk tahu bahawasanya di mana trade balance ini menggambarkan ekspor import sesuatu negara. Jadi kalau kita tengok, benda ini adalah basic utama, di mana perlunya kita tahu bahawasanya dalam satu negara itu berada dalam keadaan defisit ataupun dalam keadaan surplus. So kalau kita faham defisit ini, maksudnya ekspor melebihi daripada import. So sama juga
surplus, maknanya kalau kita tengok sini, import lebih banyak daripada ekspor. Okay. So kalau di sini itu fungsi dia deficit and supply tadi menyebabkan trade balance ataupun data ekonomi untuk trade balance juga memainkan volatility yang tinggi pada pasaran mata wang tersebut. Okay. Seterusnya adalah Consumer Price Index ataupun kita panggil CPI, juga akan keluar pada minggu ketiga setiap bulan. Ya, okay. Jadi kebiasaannya kita akan tahu maknanya setiap minggu akan ada data-data yang baru dikeluarkan, dan ada setengah data itu akan dikeluarkan pada 2 bulan sekali, dan ada dikeluarkan data tu dikeluarkan pada setiap bulan. Jadi kalau kita tengok di sini, Consumer Price Index ini merangkumi 8 item lah. Kalau kita tengok itu food and beverage, housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication, and other goods and service. So consumer price ini akan memain peranan untuk melihat sejauh mana data US inflation rate. Okay, so ia selalunya sering berkait. Okay, so data ini juga memainkan impact yang agak besar. Okay. Seterusnya adalah retail sale. Okay, retail sale juga salah satu data yang agak penting, di mana yang ini juga memberi pergerakan impact yang agak besar. Okay, so biasanya pergerakan dia sekitar 40 ke 50 pip. Okay. Okay, seterusnya kalau kita tengok di sini, saya rangkumkan dalam bentuk chart di mana kebiasaan pergerakan NFP sekitar 140 pip. Dan FOMC juga pergerakan pasaran dia sekitar 60 pip sahaja. Termasuklah juga trade balance sekitar 60 pip ke 70 pip. CPI dan retail sale. Okay, so kalau kita tengok ini news yang saya share tadi, 5 news, NFP, FOMC, trade balance, CPI, yang ini agak berisiko untuk trader, di mana akan berlakunya impact. Jadi untuk scalper trader mungkin dia suka pada pergerakan begini, tetapi untuk intraday trader, you kena be prepare kemungkinan arah yang you fikir arah itu buy, dia akan boleh menyebabkan kejatuhan dalam masa 1 atau 2 saat. Di ketika you membuat position buy, pasaran boleh berubah sekitar 50 pip daripada position terakhir you. Jadi tengok di mana kita adalah position trader ataupun kita intraday trader ataupun scalper trader. Jadi terpulang. Jadi video kali ini saya nak share betapa ada beberapa news yang cukup volatile di dalam pasaran. Okey, so sekian, terima kasih. Saya akan nantikan video saya yang seterusnya.